Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Kementerian Jabatan serta agensi berkaitan dan badan profesional seperti Institut Arkitek Malaysia PAM Sabah perlu bekerjasama dalam merancang pembangunan infrastruktur bandar yang holistik. Infrastruktur perumahan dan pembangunan berkaitan amat penting sekaligus memberi impak besar kepada masa depan, kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam juga mahu kaki tangan kanan berkaitan melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan diperlukan sebagai pelaksana dasar dan prosedur semasa. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika merasmikan Festival Seni Bina Borneo 2024. Festival ini antara lain menjadi wadah perkongsian pengalaman dan pandangan mengenai program pembangunan infrastruktur daripada beberapa peserta dari luar negara. Ada banyak speakers daripada luar negara yang akan memberi experiences mereka dan mungkin all the technical advances yang ada dari segi industri ataupun the building industry yang ada di Sabah. Lebih 300 peserta terdiri kaki tangan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Kementerian Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan PBT menghadiri festival berkenaan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk membuat siasatan berhubung dakwaan pelancong asing menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk bekerja secara haram di Semporna. Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata ia bagi memudahkan serta melancarkan siasatan yang dijalankan ketika ini. But if there are reports that some of them take our word, then I will leave it to the GM of the Taman-Taman and also the police to selesaikan ini lah. So far, I asked them, no, the management said no, nobody apply for work permit. No. Datuk Christina menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Pelancong berkenaan didakwa pada awalnya masuk sebagai pelancong biasa sebelum berpindah ke tempat kerja yang disediakan pihak tertentu. Aktiviti berkenaan turut didakwa menjejaskan peluang pekerjaan penduduk tempatan selain dikuatiri menimbulkan masalah keselamatan. Sabah memerlukan lebih banyak pilihan penginapan khusus bagi meningkatkan pengalaman pelancong merasai kekayaan kepelbagaian biologi terutama di kawasan pemeliharaan. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai berkata penginapan khusus itu bagi memenuhi keperluan mereka untuk tinggal lebih lama sambil belajar tentang usaha pemeliharaan yang dilaksanakan. Datuk Johnston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB menekankan kepentingan menawarkan penginapan berkualiti tinggi yang menggabungkan keselesaan dengan alam semula jadi. Dengan menyediakan penginapan khusus yang mesra alam, STB menggalakkan pelancong untuk melibatkan diri dengan lebih mendalam dengan persekitaran semula jadi dan usaha pemeliharaan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan pelancaran hutan Rainforest Lounge di Lahad Datu. Datuk Johnston mengakui rumah persinggahan itu sebagai tambahan yang dialu-alukan kepada tawaran Eko Pelancongan Sabah. Selain menyumbang kepada matlamat menyediakan pengalaman unik dan selesa kepada pelancong, rumah persinggahan ini menyokong usaha pemeliharaan dan memanfaatkan ekonomi tempatan. Tabung Amanah Lumadan Sejahtera dilancarkan bagi membantu golongan memerlukan di daerah Beaufort. Tabung berkenaan akan digunakan untuk menyalurkan bantuan kilat kepada penduduk ditimpa musibah luar jangka selain keperluan mendesak untuk rawatan pesakit kronik dan pendidikan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam berkata tahun ini pihaknya menyasarkan sumbangan RM200,000 daripada pelbagai pihak. Objektif kita ialah sejajar dengan Lumadan Sejahtera dan maknanya kita akan cuba mensejahterakan rakyat kita yang benar-benar memerlukan bantuan dan sumbangan dan sudah tentu dengan adanya tabung ini kita yakin para penyumbang di luar sana mempunyai satu platform yang jelas, tidak seperti skema maknanya kita berdaftar dan sebagainya, mempunyai polisi dan kita mempunyai penasihat.
Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui media selepas pelancaran tabung berkenaan yang dirasmikan Pengerusi Amanah Raya Berhad, Tan Sri Idrus Harun. Sementara itu, Pengerusi Amanah Raya Trasti Berhad, Profesor Datuk Dr. Noor Inayah Yaakob berharap kerjasama kedua-dua pihak akan terus berkekalan demi kesejahteraan rakyat. Amanah Raya Trasti di bawah Amanah Raya Berhad ini adalah salah satu inisiatif kerajaan yang telah pun berusia 100 tahun. Jadi sudah tentu kesinambungan dari sudut hubungan itu akan berterusan dan tidak hanya one-off situasi bersama masyarakat Beaufort. Sebenarnya kita merancang setiap tahun kita ada projek-projek. Dalam majlis ini, Amanah Raya Berhad menyerahkan cek cura bernilai RM10,000 kepada tabung Amanah Lumadan Sejahtera. Turut diserahkan sumbangan zakat dan bakul makanan kepada 50 asnaf sekitar daerah Beaufort. Orang ramai berpeluang menyaksikan pameran khas Dirgahayu Tuan yang terutama sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang ke-71 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Pameran khas itu diadakan di Muzium Tamadun Islam Kota Kinabalu selama 7 bulan bermula 17 Oktober ini hingga 1 Mei 2025. Timbalan Pengarah Pengurusan Permuziuman Jabatan Muzium Negeri Adolphus Lester John Milip memberitahu pameran khas Dirgahayu Tuan yang terutama berkisarkan program sosial dan kemasyarakatan yang di-Pertuan Negeri sebagai simbol perpaduan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Mengambil peluang untuk sama-sama mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman tentang pameran, iaitu satu pameran Dirgahayu Tuan yang terutama, iaitu di mana kerja-kerja sosial dan juga kemasyarakatan yang dijalankan oleh Tuan yang utama. Adolphus Lester ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi Sabah FM. Dalam perkembangan berkaitan, Adolphus Lester memberitahu Jabatan Muzium Negeri menjalin kerjasama pintar dengan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan pameran khas budaya megalitik. Pameran itu mengetengahkan batuan megalitik yang ditemui di Long Pasir, Sepitang, Tambunan dan Penampang yang mempunyai nilai sejarah dan hubungan sosio-budaya dengan nenek moyang serta mempunyai nilai kepercayaan tradisi masyarakat tempatan berkenaan fungsi batuan megalitik. Forum Anjung Art Taqwa Sabah FM yang berlangsung di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kampus Keningau mengupas tajuk Mental Sihat Anda Hebat. Forum Anjuran Sabah FM itu dibarisi ahli panel terdiri daripada pakar psikiatri Hospital Keningau Dr. Izul Hazwan Suliaman dan yang di-Pertua Guru Cawangan Sabah Muhammad Amin Ribang serta moderator Muhammad Rizwan Kaplin. Menurut Dr. Izul Hazwan, isu yang dikupas amat bertepatan untuk bakal pendidik yang memerlukan ketahanan mental dalam melahirkan modal insan cemerlang. Untuk memberi pendedahan tentang kesedaran kepentingan penjagaan kesihatan mental. So, kalau boleh, kita nak pecahkan stigma yang menjadi satu cabaran utama kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Meliputi juga dari sudut rohani, dari sudut sosial dan dari sudut mental itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan penjagaan mental ini boleh merealisasikan apa yang disebut no health without mental health. Bakal guru. So mereka akan menghadapi perjalanan hidup untuk sebagai seorang guru tu dan ini menunjukkan dapat memberikan mereka satu pendedahan kepada atau mengenai kesihatan mental. Turut berlangsung majlis penyampaian bantuan bakul kasih bakis kepada 20 pelatih IPGM Kampus Keningau. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.